أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama untuk kita mendengar sedikit perkongsian lebih kurang dalam 40 minit ke sejam. Yang kami lebih kurang 40 ke sejam, 20 minit ke sejam. Isu-isu yang berkaitan tentang harta pusaka. Mungkin ibu dan ayah, saya boleh bagi ibu dan ayah sebab tengok umur dia macam ayah saya. Saya umur dia baru 39. 39 muda dia. Ayah saya umur 60 tahun mereka pun 63. Dan ayah saya baru saja kembali ke Rahmatullah pada hujung bulan Syawal yang lepas. 3 hari bulan 7, 3 bulan Julai ayah saya meninggal dunia. Dan alhamdulillah 21 bulan 11 ni 21 bulan 11 ni kami dipanggil untuk proses bicara pusaka untuk arwah ayah saya. Yang mana hari ni saya nak beritahu ramai orang kita hari ni tak ambil berat tentang pengurusan pusaka. Dan ramai orang kita ini melengah-lengahkan proses tuntutan pusaka. Jadi dia akan jadi banyak cerita. Dan cerita tu saya akan kongsi malam. Kenapa masyarakat kita ni sikap masyarakat kita yang hari ini mungkin saya boleh katakan mungkin dah terbiasa ataupun tak dibiasakan dengan bab-bab hati pusaka. Yang pertama saya akan sentuh tentang faraid. Yang kedua saya akan sentuh tentang penama, harta-harta yang ada penama bagi orang Islam. Contoh macam tabung haji, KWSP, insurans. Yang ketiga saya akan sentuhkan sedikit tentang proses tuntutan pusaka secara ringkaslah. Dan yang keempat tentang wasiat dan hibah. Ini pun jadi isu yang selalu sebelum meninggal mak ada sebut. Mak kata ni kalau mati ni mak kemah ni hang punya lah. Dia selalu disebut kat anak perempuan lah. Mak kemah ni anak perempuan. Tapi disebut-sebut tu adakah sebutan tu boleh dipakai ataupun tidak? Itu kita nak tengok malam ni. Saya Herman Hidayat bin Manjuari daripada Wasiat Syok Berhad. Syarikat ni dah 14 tahun dalam industri. Dan di negeri Kedah ni sangat sinonim dengan nama Wasiat Syok ni kerana perintah kes hibah yang pertama yang kami dapat adalah di negeri Kedah, Mahkamah Syariah Negeri Kedah yang letak. Dan saya sendiri menulis surat dengan Jabatan Agama Islam di Kedah. Saya mohon, saya dalam 7-8 tahun lepas kot, saya mohon saya nak minta saya bagi ceramah dekat seluruh negeri Kedah, masjid-masjid dan surau. So dia bagi satu surat, dia kata Cik Man masuk semua masjid surau. Pasal mereka ni pun tak tahu. Sebab kami pernah buat program dulu dengan bekas Mufti Kedah dulu, Sahibu sama Datuk Badawudin yang lepas lah. Dan sebab itulah dia bagi saya ceramah. Dan di Sungai Petani ni saya rasa dah banyak tempat lah. Masjid Bandar Puteri yang masjid kat atas bukit kan. Itu pun saya dah dah pernah sampaikan ceramah ni lah. Dan boleh katakan Sungai Petani ni tempat yang memang kerap saya akan ulang balik. Dan ni saya duduk di Perlis. Tapi dia bukan orang Perlis, saya bukan orang Sabah. Saya orang Kuala Lumpur, orang KL. Tapi dah duduk di Perlis pasal isteri saya orang Perlis. Minta orang Perlis, duduk di Perlis bermula 2013 sampailah sekarang. Dan saya pun berbalik daripada Penang. Saya sebenarnya daripada Penang. Semalam daripada Perlis di Penang main sini Sungai Petani. Sekejap lagi nak patah dari Penang. Ada kerja sikit lagi. Tak habis lagi. Jadi gitulah kerja saya ni. Kami di Wasiat Syok ni 14 tahun. Kita patut sampai faraid hari-hari akan menghadap cerita. Okey. Cerita bab harta ni dah disebut dalam surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir.
dia. Kita ni berlumba-lumba mengejar harta. Sampai bila? Sampai kita ke liang lahat. Ayat surah At-Takatsur tu. Kita ni selagi kita tak mati, memang kita akan mengumpulkan harta. Selagi kita hidup ni, selagi itulah kita akan cari sebanyak mungkin harta. Cuma bila kita dah menjadi harta ni, bila kita dah meninggal dunia, ditakdirkan jam 12 malam kita mati. 12, satu saat, harta yang kita tinggalkan adalah menjadi harta pusaka. Maksud pusaka ni apa dia? Allah amanahkan harta ni pada kita. Kemudian bila kita meninggal, harta ni kembali semula kepada Allah. Kembali semula kepada Allah. Dan Allah tetapkan balik dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Cerita tentang faraid. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Telah ditetapkan pembahagian harta pusaka. Dalam surah An-Nisa tu Allah sebut sebiji-sebiji. Ini cerita-cerita yang dalam masyarakat. Kakak dua tanah pusaka, mau serupat dimaki hamun, abang mau dia tetap, adik gaduh-gaduh harta pusaka. Sampai mati sampai bergaduh, berbunuhan orang kita ni bab harta pusaka. Cuma persoalan dia, adakah kita tahu siapa yang berhak ke atas harta yang kita tinggalkan? Persoalan dia, adakah kita tahu? Malam ni berapa ramai yang tahu? Kalau kita ditakdirkan meninggal dunia saat lagi, siapa yang akan dapat harta kita? Adakah kita tahu? Kalau kita tahu, kalau kita betul-betul faham, dia tak jadi macam kes yang besar-besar ni. Yang kes yang tengah hangat sekarang ni, kes 2.1 bilion. $2.1 bilion. Mak dia datang menuntut bahagian, kemukakan nak dapatkan sijil parai, nak tuntut bahagian dia. Kalau kita meninggal, kita masih ada ibu. Ibu dapat berapa? Satu berapa? Satu per? 1/8. Ada kata 1/8. Satu berapa? 1/4. Ada kata 1/4. 1/3. Jawapan yang tepat adalah 1/6. Sekiranya kita ada anak, kalau kita meninggal dunia, kita ada anak, ibu kita masih berhak. Kalau ibu ada, ibu dapat 1/6. Tapi isteri kita, ni isteri yang duk hari-hari duk hidup wanita ni, pergi mana kita usung dia bawa pergi mana. Ni saya main ni pun, saya main dengan anak isteri semua. Saya pergi letak dekat rumah kawan saya. Pizza, lagi nak kena patah balik bini ni, ada benda tertinggal kat bini. Jadi usung pergi mana anak isteri. Isteri ni kita bawa pergi mana pun. Isteri, kalau kita meninggal, isteri dapat berapa? 1/3. Ada kata 1/3. Jadi jawapannya 1/8. Isteri dia nak 1/3. Kalau boleh dia nak 1/3. Ya. Isteri kalau boleh dia nak 1/3. Suami kata cukup lah 1/8. Jawapan yang tepat adalah 1/8. Sebab kalau kita ada anak. Tapi kalau kita tak ada anak, isteri dapat 1/4. Kalau kita tak ada anak. Tapi sebab kita ada, kebiasaannya kita ada anak. Bila kita ada anak, isteri dapat 1/8. Persoalan dia, ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Persoalan dia, siapa lagi banyak? Siapa lagi banyak? Ini matematik darjah 4 ni. 1/6 dengan 1/8, siapa lagi banyak? Kalau kita buat kek tu, kek 1/6 ni besar ni mak punya. Kek 1/8 ni isteri punya. Siapa lagi banyak kek tu? Mak lagi banyak. Sebab itulah dalam kes arwah yang meninggal dunia 2.1 bilion ni, kenapa ibu dia nak menuntut faraid 1/6? Kalau kita kali 1/6 daripada 2.1 bilion, jawapan dia adalah 350 juta. 350 juta. Surah An-Nisa ayat 11, cerita dia panjang. Antara ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Allah sebut satu-satu dalam tu. 2/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3. Kan? 1/2, 2/3. Allah dah sebut sebiji. Kan? Balik cerita tadi. Kenapa ibu dia nak tuntut 1/6 daripada 2.1 bilion? Sebab ada 350 juta hak dia kat situ. Dan cuba bayangkan, kalau ibu ni datang, ni dah pakai wheelchair dah ni. Dah tua dah pun.
Kan orang kata apa? Umar kata pergi, Bobok kata mari. Tapi kenapa nakkan satu penang tu juga tu? Nak dapatkan 350 juta tu pasal apa? Pasal apa? Pasal apa dia nak? Ni dah pakai wheelchair. Pasal yang duduk belakang tolong bawa tu. Kalau mak dia mati, siapa yang akan dapat harta mak dia? Anak-anak. Siapa anak-anak ni? Adik-beradik kepada arwah si mati. Adik-beradik ke arwah si mati. Ini pun salah satu isu yang selalu saya jumpa. Bila kita tak uruskan pusaka dengan cepat, maka waris tadi akan jadi berlapis-lapis. Kan? Asalnya mak, ayah, suami, isteri, anak-anak. 5 ni golongan faraid yang paling asas. Basic asas 5 waris utama. Ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak. 5 ni je. Tapi bila 5 ni dah meninggal dunia, maka ada waris-waris lain. Kalau tak ada waris asabah, akan masuk dalam faraid. Dan bayangkan, bila 5 waris utama ni tak uruskan pusaka, salah seorang mati, dia akan jatuh balik 5 waris yang seterusnya yang ni. Contoh katalah mak ayah meninggal, jatuh pada anak-anak. Anak tak urus pusaka, turun pada cucu. Cucu tak uruskan pusaka, turun pada cicit. Cicit tak uruskan pusaka, sampailah bergenerasi. Lah ni dok ada dalam surah apa kita dengar, lebih kurang ada 80 bilion harta yang masih tak boleh nak diuruskan. Pusaka tu ada, duit tu ada dekat bank, duit tu ada, simpanan tu ada, tapi waris nak ambil tak boleh. Pasal apa? Pasal waris tak buat proses pusaka tu. Tanah-tanah ni semua ada, rumah-rumah taman ni semua ada. Dan sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang ada rumah taman kosong, tak ada orang, rumput naik tinggi. Itu kebiasaannya. Saya jangkakan ini ada masalah kes pusaka. Rumah yang ditinggalkan ada masalah kes pusaka. Kalau kita tengok stesen-stesen minyak yang selalunya Petronas, yang lain dia ada agreement dia ada syarat-syarat dia. Selalunya saya tengok Petronas kalau tak lama tak buka, tutup lama, terbengkalai duduk situ je, itu ada masalah pusaka. Selalunya ada masalah pusaka. Ini yang orang kita tak faham. Jadi ibu tadi 1.21 bilion 350 juta. Katalah adik-beradik tak ramai, adik-beradik arwah ni ada 3 orang. Cukuplah seorang 100 juta nak dapat mewarisi daripada harta si mati ni, daripada mak dia. Kan? 100 juta tu makan tak habis. Kalau kita makan tak habis. Kan? Sebab tu dia beria-ia nakkan harta tu, pasal memang hak dia. Dan isteri pula tak boleh halang. Kan? Dan memang hak mak tadi boleh dapat satu penang. Okay? Sebab tu lah banyak kes kita jumpa doktor pun dia tuduh tipu bahagi pusaka. Ni berumur Honda C70, Honda Kapcai. Itu pun jadi isu juga. Ini di Johor. Okay? Jadi terlalu banyak hari ni isu-isu orang kita. Terlalu banyak. Saya di Citra ada satu kampung tu, kampung apa? Saya lupa nama. Saya pergi lama dah, saya ingat 7-8 tahun lepas. Dia baru minta saya datang rumah, ada nak minta tolong uruskan tanah arwah ayah dia. Saya pergi, saya tengok jumpa dalamnya ada 10 orang. Meh-meh dalam satu rumah tu ada 10 orang. Anak dia 9 orang dan mak dia ni, isteri kepada arwah ni seorang. Jadi 10 orang waris. Saya tanya berapa harta, berapa banyak harta yang ditinggalkan. Kali dia keluar, saya tengok, saya kira-kira lebih kurang ada 20 geran tanah. Ada 20 geran tanah lebih kurang. Dan 1 geran tanah ni, sebelum arwah ayah meninggal ni, dia buat setiap orang tu sebuah rumah banglo. Maknanya ada 10 biji banglo tu, ada satu tapak tanah tu, dia buat 10 biji banglo. Banglo tu tak besar tapi banglo jugalah, sebiji. Okay? Tapi daripada 10 biji, dipindahkan cerita 10 biji banglo ni, 4 yang dia duduk. Mak dia duduk satu, ada 3 lagi. Ada 6 lagi tu tak duduk. Jadi mak dia sewakan dengan pihak luar. Jadi ada orang sewa rumah tu. So collection duit sewa tu sebulan lebih kurang dekat 5,000. Duit sewa tu lebih kurang 5,000. Tapi yang jadi masalah, duit sewa 5,000 ni sebulan, setiap bulan mak ni ambil duit tadi kan, dan dia tak agih langsung 1 sen pun kepada anak-anak. Mak ambil duit tadi 5,000,
langsung takdirkan kepada anak-anak. Kalau kita tengok balik, harta tadi siapa punya? Ayah punya. Suami tadi, ayah punya. Ayah punya harta ni, ayah dah mati dah. Dia mati lebih kurang kat 5 tahun dah, masa tu saya pergi. Kan? Tapi anak-anak ni, ada yang bersuara dengan saya, dia kata, Cik Mat, apa hukum dia kalau mak saya ambil duit ni 5,000 sebulan, langsung tak bagi kepada anak-anak? Saya cakap senang je, makan harta anak yatim, makan harta batil. Sebab hak seorang isteri, bila suami mati, saya sebut sekali lagi, suami mati, isteri dapat apa? 1/8. Ulang sekali lagi, 1/8. Dalam faraid tadi, kalau kita tengok pecahan-pecahan yang ada, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, ada 6 je pecahan ni. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, ada 6 je pecahan. Dan pecahan yang paling kecil adalah 1/8. Yang kecil sekali. Siapa dia? Isteri. Kalau seorang, kalau 2 orang, 1/16. Kalau 3 orang, 1/24. Kalau 4 orang, 1/32. Lagi banyak ke lagi sikit? Lagi sikit. Ada makcik kat Negeri Sembilan tu, kita pergi ceramah kata, Odeng dapat banyak ni. Bukan banyak makcik, lagi sikit. 1/32. Dia tak kira isteri yang pertama, isteri yang senior ataupun isteri yang junior. Tak ada. Isteri pertama dikahwin 30 tahun lepas, isteri kedua 20 tahun lepas, isteri ketiga 10 tahun lepas. Isteri yang keempat ni, dia kahwin dengan budak muda. Seronok sangat, cantik ya. Isteri muda cantik kan. Seronok sangat, tengah hari nikah, malam sakit jantung, meninggal dunia. Isteri keempat dengan isteri pertama, kedua, ketiga sama je, 1/32. Dia tak kira servis dia. Dia kalau kerja kerajaan ni dah ada tempoh servis kan. Yang servis panjang lagi banyak lah, yang servis pendek sikit lah kan. Ini tak ada. Faraid sama. Itu masalah ni, ramai tak faham. Dan selalu saya jumpa bila ada situasi, kalau suami meninggal dunia, ada isteri dan ibu. Isteri dan ibu, ini selalunya bila suami meninggal, yang masih ada isteri dan ibu dan isteri, ibu masih hidup dan isteri, selalu akan ada perbalahan. Pasal apa? Pasal isteri dapat sikit, ibu dapat banyak. Jadi ini yang orang kita tak perasan. Dalam kes tadi tu, ibu dia tak ada dah, bapak dia dah meninggal, ada 9 orang anak, seorang isteri je. Tapi masalah dia, mak tadi ambil duit sewa tadi selama 5 tahun, 5,000, langsung tak bagi 1 sen pada anak-anak. Sepatutnya isteri dapat 1/8. 7/8. Baki tadi 7/8. Siapa punya? Anak-anak. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Dia ada kali-kali, dia ada calculation dia lah. Tapi saya nak beritahu, 7/8 tu bukan mak dia punya, 7/8 tu anak-anak dia punya. Dan sebab dari itulah, ya, daripada situ ada salah seorang anak ni, dia beritahu 2 orang di kalangan anak dia 9 orang tu, rupanya dah 5 tahun tak bertegur sapa dengan mak dia. 5 tahun tak bertegur sapa dengan mak dia pasal kes ni. Jadi saya datang, saya bincang balik, saya cakap makcik kena betulkan balik, hak makcik 1/8 je. Dan anak-anak, saya minta apa yang mak dah makan tadi, tolong redha, tolong halalkan, sebab ini mak kamu kan. Inilah caranya untuk kamu nak balas budi balik. Walaupun itu hak kamu, tapi redha je lah. Dan alhamdulillah, kes tu saya berjaya selesaikan. Dan waris-waris semua setuju untuk kami uruskan pusaka. Yang tu kami kena filekan ke Mahkamah Tinggi Sivil. Pasal apa? Pasal jumlah harta arwah tadi lebih 2 juta. Di Malaysia ni kita ada 2 tempat, ada 3 sebenarnya, ada 3. Yang pertama Amanah Raya, yang kedua Pejabat Pusaka, yang ketiga Mahkamah Sivil. Dia tak ada yang tempat-tempat lain. Ini 3 je. 3 ni je tempat urus pusaka. Amanah Raya, Pejabat Pusaka dan Amanah Raya. Dengan Mahkamah Tinggi Sivil. Amanah Raya, kalau kita ada duit dan tanah saja, duit dan kereta. Kalau kita ada duit dan kereta saja, meninggal, tak ada tanah, tak ada rumah, ada duit dan kereta saja, kena pergi Amanah Raya. Tapi kalau kita beli rumah, sempat beli rumah walaupun tak boleh bayar, kita kena pergi Pejabat Pusaka kecil. Termasuk duit, simpanan, semua sekali, kereta. Syarat dia bawah 2 juta di Pejabat Pusaka. Pejabat Pusaka dekat mana ni? Pejabat Pusaka ni adalah agensi di bawah JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Kalian. Nama pendek dia
pejabat tanah. Senang. Dia ada satu unit, nama dia unit pembahagian pusaka, bawah 2 juta. Tapi kalau lebih 2 juta je, tak boleh pergi dah dua-dua ni. Menara tak boleh pergi, pejabat pusaka tak boleh. Kena pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Kena pakai Sulaiman Akhlaqan. Kena pakai apa? Peguam. Okey, tapi di pejabat pusaka, di Amanah Raya, file waris ni boleh file competition. Waris ni boleh isi borang. Tak payah guna orang ketiga. Pasal orang kita pun salah faham. Dia pergi gunanya peguam. Peguam tu isi borang pusaka je. Pergi pejabat pusaka. Jenuh bayar kat peguam tu beribu-ribu. Sedangkan waris ni boleh buat. Sebab waris tak tahu prosedur. Okey? Itu cerita dia. Jadi yang kes tadi tu saya nak sebut, kita kena urus pusaka dengan cepat. Orang kita ni suka lambat-lambat, kan? Sebab kita nak kena buat cepat. Ada dua je dia nak sebut. Dua je reason, alasan kenapa kita kena buat pusaka dengan cepat. Yang pertama, kita tak mahu ada waris memakan hak waris lain. Yang pertama, kita tak mahu ada waris memakan hak waris lain. Mak tadi ambil duit sewa rumah, duit pusaka ayah tadi, dia makan selama 5 tahun, 1 sen tak bagi pada anak-anak, makan hak waris lain. Yang kedua, kita kena buat pusaka cepat sebab kita tak mahu akan berlaku kematian berlapis-lapis. Bila dah berlaku kematian berlapis, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, cuba bayangkan macam mana nak kira faraid dia. Yang basic asas 5 ni pun kita pening. Ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak. Bila mati pula ibu ni, mati pula anak-anak, 2 pada cucu, 2 pada cicit. Ini tak cerita lagi yang kahwin banyak ni. Kawan saya ni di Temeluk Pahang. Asal dia tanah arwah mak dia. Asal tadi tanah arwah mak dia. Mak meninggal, lepas tu turun bahagian pada ayah. Pasal ayah suami. Isteri meninggal, suami dapat 1/4. Selebihnya 3/4 pada anak-anak lah. Yang ayah ni punya bahagian 1/4 tak dibuat pusaka dia. Ayah pula pergi kahwin lain. Kan? Isteri, suami kalau kalau isteri, kalau suami mati, dia trauma 3 bulan. Selalunya 3 bulan ataupun lebih. Kan? Suami mati, isteri akan trauma 3 bulan lebih. Suami kalau isteri mati, dia trauma 3 hari je. Lepas 3 hari dia kata kehidupan mesti diteruskan. Jadi dia carilah pasangan. Ni kawan saya ni, arwah ayah, ayah dia, mak dah mati. Lepas tu ayah dia kahwin lain. Ayah kahwin lain. Pusaka dia tak buat. Ayah pula mati. Bila ayah mati, isteri ayah ni siapa dia? Ni, isteri baru ni. Cuba bayangkan, asal tanah mak dia, kawan saya punya mak, jatuh pada mak tiri. Faham tak? Macam mana boleh jatuh pada mak tiri? Asal mak mati, jatuh pada ayah. Ayah kahwin lain. Ayah mati. Ayah mati, isteri dia ni dapat lah ni. Nampak tak? Sebab tu kalau kita tak buat pusaka dengan segera, kita akan berlakunya kes macam ni, kematian berlapis-lapis. Jadi masalah lagi banyak cerita. Okey. Dan kes untuk bagi harta yang ada bernama KWSP, insurans, tabung haji. Yang paling banyak orang kita tabung haji kan. Kita simpan sebab nak pergi haji kan. Kita bubuh penama. Penama ni dalam hukum syarak Majlis Fatwa Kebangsaan 1978 digazetkan pada 2001. Maksudnya jadi undang-undang. Mana-mana harta yang ada penama, penama adalah pentadbir saja, bukan pemilik harta. Bukan pemilik harta. Kalau kita tanya suami, biasanya suami lah, kan, ayah-ayah ada sini. Suami kalau bubuh penama, bubuh siapa? Bubuh isteri, betul. Pasal kita sayangkan isteri kita. Tapi kita tanya isteri kat belakang. Isteri belakang bubuh nama siapa? Dia bubuh nama anak. Kenapa tak bubuh nama suami? Persoalan yang selalu saya tanya, kenapa isteri tak bubuh nama suami? Pasal apa? Suami pun boleh jawab, betul tak? Suami pun dah tahu dah pasal apa dia tak bubuh. Pasal dia takut kalau kita mati, dia mati nanti, kita dapat duit, kita pergi kahwin lain, betul tak? Tapi kalau kita nak kahwin, boleh tak? Boleh sebenarnya.
Sebenarnya walaupun isteri tak letak nama kita, walaupun isteri tak letak nama kita, hukum dia wajib kita dapat harta dia. Pasal yang diubah penama anak tu, anak sebagai pentadbir saja, bukan pemilik harta. Dah digezetkan fatwa ni. Fatwa ni telah digezetkan. Pasal banyak berlaku. Kan ada kes di Batu Cave di Selangor. Lepas bagi ceramah macam ni, datang seorang makcik ni, dia kata, suami saya meninggal dunia, ada 300,000 KWSP. Dalam masa yang sama, saya ada mak tua, mak kepada suami tadi, masih ada lagi. Saya sebagai isteri dan kami ada 3 orang anak lelaki. Jadi nak bagi lagu mana duit KWSP ni? Saya kata, penama siapa dia? Suami letak nama saya. Okey, senang je. Cek 300,000, KWSP akan keluarkan cek atas nama puan. Puan ambil cek tadi, masuk dalam akaun. Cash kan? Kira 1/6, sebab mak tadi, mak kepada semati 1/6. 1/6 kali 300,000 iaitu 50,000. Puan pergi bank balik, keluarkan 50,000 cash ataupun buat cek ke, banker cek ke, bawa duit tadi, kan, bawa duit tadi masuk dalam karung ke apa, dalam beg, pergi rumah ni, pergi rumah ibu mertua ni, diketuk pintu dia. Assalamualaikum mak, ni saya mai datang ni, saya nak bawa duit akta pusaka arwah suami. Ni ada bahagian mak 1/6, 300 daripada 300,000 iaitu RM50,000 cash letak depan dia, letak depan mak tadi. Dan isteri jangan cakap dengan mak, mak nak ke tak nak duit. Jangan cakap. Pasal itu hak dia. Itu hak dia. Biar pi dia nak ambil ke, itu hak dia. Kan? Kalau dia kata tak apalah, ambillah duit ni, pergi belanja lah, cucu apa semua, baru boleh ambil. Tapi jangan kata, jangan kita pengaruh dia. Mak nak ke tak nak ni? Mak tak tengok cucu-cucu mak. Dia ajar mak dia, saya pergi, dia ajar anak dia, tak pergi ambil rumah ni, saya ambil lain-lain semua. Mak tak tengok, kesian cucu-cucu ni. Mak bagilah kat cucu, tak boleh. Itu hak dia. Saya nak tanya yang ibu kat belakang, kalau tengok 50,000 depan mata, cash, ambil ke tak ambil? RM50,000 depan mata, kan? Kena pula time tu betul-betul tengah ada hutang dengan apa, adalah masalah hutang apa tak selesai apa semua kan. Kebetulan main RM20,000 depan mata, memang ambil lah. Betul tak? Itu hak kita. Jadi sebab tu saya cakap, puan kena buat macam tu. Kita tak boleh, jangan kita menyembunyikan waris. Sebab hari ni ramai kes, dalam kes penama ni, dia menyembunyikan waris. Padahal waris tu ada, tapi dia kata tak ada. Jadi sebab tu Nabi sebut, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan. Kerana sungguhnya ilmu ni bila mati dia akan jadi kacau bilau. Dan ilmu ni ilmu yang pertama yang akan diangkat oleh Allah. Maksudnya tak ramai yang faham. Dan bila berlakunya masalah tersatu ni, kita tak ada tempat yang kita nak rujuk. Dan surah Al-Baqarah ayat 188 Allah sebut, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta dengan kamu secara batil. Jangan pula kamu ambil seorang hakim untuk kamu berkata dusta. Banyak hari ni kan nak lawan kat mahkamah. Orang kaya-kaya mati 2.1 bilion, lawan kat mahkamah. Orang yang tak kaya macam kita, kan, bila mati gaduh berebut harta pusaka. Macam mana? Ni berparang-parang tadi tu, yang cerita tadi tu, yang berparang, bertetap, kan, maki hamun. Itu cara kita, cara orang yang tak ada duit ni. Cara orang yang ada duit ni, kan, dia lawan kat mahkamah. Itu beza ni. Dan dalam hadis ini sebut, barang siapa, Nabi sebut, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharapkan baginya syurga. Yang sahabat tanya, walaupun sedikit, ya, walaupun sebesar kayu sugi. Dan kita ambil hak orang lain kan. Dan dalam satu lagi hadis sebut, kesan makan harta haram, daging yang tumbuh daripada makan harta haram akan dibakar oleh api neraka jahanam. Kita makan harta haram ni selalu memang kita takutlah, makan rasuah, kan, makan duit interest ke, makan benda yang kita nampak syubhat yang kita tak buat. Tapi bab harta pusaka ni pasal apa kita tak jaga? Tanah-tanah bendang banyak. Tanah-tanah bendang. Yang usahakan tanah bendang tu, disewakan ke tak salah, disewakan kepada orang. Duit hasil tu
Duit hasil tanah bendang tu, selalu saya tanya, duit hasil tanah bendang tu pi mana? Ni adik-adik yang duduk jauh-jauh, duduk di KL, yang kerja jauh ni, dia kata pi dekat abang yang uruskan lah. Tanya dia, tak dapat ke 1 sen? Tak ada lah, mereka ambil semua. Mereka ambil semua. Ni anak ni, yang duduk KL ni, kerja cikgu. Tak dapat ke? Tak ada, 1 sen kami tak dapat. Jadi makanlah harta secara batin. Walaupun dia usahakan tanah tu, dia kena faham, dia tolak kos apa semua, dan hasil tadi tu kena bagi faraid. Cerita macam sewa tadi lah, sewa rumah tadi kan, duit tadi tu pusaka punya, arwah suami. Jadi bagilah pada anak-anak, dia dapat 1/8 je isteri. So malam ni kami nak berkongsi sedikit bagaimana kami mengelakkan. Dia masalah ni kita tak boleh 100% kita buang. Dia akan datang masalah, tapi kita mengurangkan masalah pusaka ni. Kita mengekang ni, selagi kita masih hidup, kita masih lagi boleh merancang kan. Tapi kalau kita dah meninggal dunia, tak boleh apa-apa dah. Kes pusaka yang paling lama saya uruskan, saya selesaikan, yang di rekod yang saya buat adalah di sini, di Sungai Petani, di Bidong ke Bedong? Bidong. Di sini Sungai Petani saya dapat satu kes, lebih kurang saya ingat dalam 7-8 tahun lepas. Arwah meninggal pada tahun 1973. 1973 meninggal. Saya lahir 1979. Arwah mati dulu dah. Saya pun lahir 1979. Kan, tapi alhamdulillah saya dapat jumpa waris, cita-cita semua alhamdulillah selesai kan. Kan, anak yang paling bongsu tu umur dia dah 40 lebih dah, 45 ke 46. Dia kata masa dia cerita tu umur dia setahun. Cuba bayangkan, 45 tahun baru selesai pusaka. 45 tahun. Hak kita ni, yang kita ada rumah tanah ni, besok lusa mati tak tahu macam mana. Agak-agak anak ni tahu tak nak buat. Macam saya tahu lah, sebab tu ayah saya meninggal 3 bulan Julai tu, 3 bulan 7, pejabat pusaka panggil 21 bulan ni bicara. Alhamdulillah, pasal saya tahu, saya ada kesedaran, dan saya suruh adik-adik saya semua, mak saya, kita buat cepat. Ayah meninggal je, esok lusa kami terus buat. Tapi orang kita ni, bila nak buat pusaka ni, adik-adik kata apa? Adik-adik kata apa? Ni bubuk merah lagi. Tu ya? Bubuk merah lagi ni. Cerita apa ni? Nak pasal pusaka-pusaka ni, cerita apa? Bubuk merah lagi ni. Dia sendiri tak faham. Kan? Sebenarnya pusaka kena buat cepat. Kalau kita tak buat cepat, akan jadilah masalah macam-macam. Jadi sepatutnya bila meninggal, anak-anak tadi balik, dia beri cuti 3 hari. 3 hari nak buat apa? Jalan dia makan angin. Patut 3 hari tu lepas ke bumi, besok lusa tu nak azan dulu ke macam nak tahu. So saat sikit lagi meninggal saja. Lepas tu 3 hari tu patutnya apa yang buat. Tapi orang kita tangguh-tangguh, tak buat. So dalam slot ni saya akan cerita sikit tentang hibah. Hibah ni apa dia? Hibah ni apa dia? Hibah ni adalah satu kaedah yang diperkenalkan oleh Nabi kita. Nabi kita Rasulullah SAW dalam satu hadis ni Nabi sebut, tahabu, berilah hibah, kamu akan dikasihi. Hibah ni hubun, uhibbu. Kalau siapa belajar bahasa Arab kan, kasih mengasihi, ataupun hadiah. Maksudnya yang tepat adalah hadiah. Hibah ni adalah hadiah, satu pemberian yang dibuat semasa hidup. Ini maksudnya satu pemberian yang dibuat semasa hidup. Satu pemberian yang dibuat semasa hidup kepada sesiapa sahaja di atas dasar kasih sayang, tidak mengharapkan balasan. Ini dia punya maksud dia dalam kaedah perancangan harta. Dan dalam hibah ni, mengikut Imam Syafi'i, dia mesti ada 5 perkara. Nak buat hibah ni mesti ada 5 perkara. Masalahnya orang kita pun semua juga hibah, wasiat apa semua, tapi 5 perkara ni tak ada. Dia mesti ada pemberi, penerima, harta, lafaz sirah, ijab qabul, dan ada al-qab ataupun al-qabat, iaitu kaedah kita memberi hibah tadi. Okey. Contoh mudah macam ni. Saya ada 5 orang anak. Saya ada 5 anak. 2 perempuan, 3 lelaki. Saya buat satu dokumen hibah dengan syarikat kuasa Syok Berhad ni. Dalam dokumen hibah ni saya sebut saya menghibahkan rumah saya, nombor sekian-sekian, jalan sekian-sekian, kepada anak saya 5 orang tadi secara sama rata. Anak saya yang paling sulung, umur dia baru 11 tahun.
Jadi secara undang-undangnya anak saya tak boleh sign dokumen. Jadi saya lantik isteri saya sebagai waliman, iaitu pemegang amanah harta. Jadi isteri saya kena kabul, dia kena jawab, saya menerima hibah rumah nombor sekian-sekian, jalan sekian-sekian, bagi pihak anak-anak tadi secara sama rata. Dan macam mana saya buat al-qab ni, kaedah kita hibahkan tadi, dia ada banyak cara. Kaedah dia banyak. Antara dia ialah saya ada kunci, kan, kata ni kunci, saya ambil kunci ni, saya bagi ke anak-anak saya. Anak saya pun ambil kunci. Bila anak saya ambil kunci tu, maksudnya al-qab telah berlaku, penyerahan hibah telah berlaku. Contoh lagi, saya hibahkan rumah kepada anak saya. Bila anak saya masuk je dalam rumah saya, dia langkah masuk dalam rumah, maknanya anak saya telah menerima al-qab, tadi telah menerima hibah. Jadi benda-benda ni semua kena buat dalam kertas. Pasal apa? Pasal dunia hari ni, kalau tak ada black and white, kan, boleh dicabar. Jadi semua kena buat dalam kertas. Jadi senang kita nak bawa proses ni untuk di mahkamah. Dan dalam hibah ni, walaupun saya dah bagi, dalam grant masih nama saya. Dalam grant masih nama saya. Saya tak buat pindah milik. Pasal apa saya tak buat pindah milik? Saya tak nak jadi macam kes di Kelantan. Ini contoh, banyak lagi. Kes ni banyak sebenarnya. Orang dulu-dulu, bukan dulu, sekarang pun saya rasa ada lagi. Saya pergi dekat Bali, saya pergi pejabat tanah, saya nak buat kes pusaka, nak buat carian. Sebelah saya ni ada pakcik seorang, dah tua orang. Ada 2-3 orang anak dia duduk kat tepi. Saya tanya pakcik buat apa? Mai ni nak buat hibah macam mana pakcik? Ni nak buat pindah milik ni. Isi borang 14A, borang pindah milik. Dan bila kita pindah milik, kita akan dikenakan duty stamp, cukai. Dia ada charge. Dan bila kita pindah milik, dalam grant bukan nama kita, nama anak kita. Dan bila anak dapat grant, anak buat apa? Dia ambil mak tadi, dia letak dekat tanah kubur. Ni anak yang ada lah ni. Dia bukan tahu susah senang nak dapat hibah ni, nak dapat harta ni. Yang susah ni mak ni, mak ayah ni yang bekerja keras dulu, teroka tanah apa semua. Anak dapat je pindah milik. Kebetulan anak ni pula kahwin dengan kontraktor, kan, menantu sengkek kontraktor, tiba-tiba jatuh bisnes, kan. Dia kata, yang jual je tanah ni, kan, mak kan dah tukar nama. Sebab kita kena faham, anak kita ni walaupun kita sayang kat dia, satu hari anak kita akan membesar. Dan bila anak kita membesar, anak kita akan berkahwin. Dan bila anak kita berkahwin, anak kita ada penasihat peribadi. Tahu penasihat peribadi? Penasihat 25%. Tiap-tiap malam tidur kat sebelah telinga, dengar, ni yang pergi jual lah tanah tu, kan. Dalam kes pusaka pun banyak juga. Dalam kes pusaka, kan, yang adik-beradik ni dah pakat dah. Suami, yang lelaki dengan anak perempuan dah pakat dah nak bagi sama rata. Dalam pembahagian pusaka, di pejabat pusaka, kita ada 3 cara nak bagi harta. Ni dah mati kan. Anak-anak main datang pejabat pusaka. Ada 3 cara nak bahagi pusaka. Yang pertama, nak ikut faraid. Dia pilih A, B, C. Ada borang tu, borang DDA, borang persetujuan waris. Yang kedua, muafakat. Kami dah pakat-pakat dah, kami tak nak buat faraid lah, kami nak sama rata. Anak-anak nak sama rata. Mak pula dia kata dia ambil C. Mak kata saya nak tolak bahagian, saya tak mau, saya nak bagi harta saya pada semua anak saya. Boleh pilih ni, tak ada masalah. Pasal ada setengah orang kata, lepas dengar ceramah faraid ni pun, dia kata mana boleh, wajib faraid. Bukan. Faraid satu ketetapan, tapi bukan kemestian. Kalau waris tak nak ikut faraid, dengan syarat waris setuju, tak jadi masalah, boleh. Pasal ada setengah salah faham, dia kata kena wajib faraid. Yang lelaki yang sanggup, lelaki. Pasal lelaki dapat lebih. Mana boleh, wajib ni faraid, haram tak ikut faraid. Dia kata lagu tu, kan. Sebenarnya tak boleh. Kalau kita nak sepakat, tak ada masalah. Jadi kalau nak sepakat, okey lah. Tapi balik-balik, dalam masa bicara, sebelum bincang kat rumah ni, kita datang main jumpa rumah ni, yang anak-anak lelaki okey, dah kata dah nak sepakat sama rata.
Pi pejabat pesaka, dia tukar fikiran. Tu dia. Siapa yang racun fikiran dia? Ni penasihat peribadi. Tiap-tiap malam dia sisik dia. Apa abang ni? Apa? Ni pi ambil sama kata apa dah jadi sikit dah. Ambil Faraid lah. Apa dapat ambil? Dia kata begitu. Sehari malam dengar okey lagi, 2 hari 3 hari panas. Telinga suami panas. Pi pejabat pesaka, ubah sikap. Hari tu bincang kat rumah. Kata nak sama kata. Pi pejabat pesaka, tak mau. Hari ni saya nak ubah fikiran. Saya nak Faraid. Pasal ni penasihat peribadi ni. Jadi tuan-tuan puan ibu daya, kita punya harta, letakkan kita punya kuasa pada diri kita. Jangan kita pindah milik sewenang-wenangnya. Kecuali kita ada banyak tanah, ada banyak rumah. Tak apa. Saya ada satu rumah ni je saya tak pindah milik. Yang ni semua saya dah pindah milik. Tu tak apa. Pastikan yang rumah kita ada tu at least tinggalkan untuk kita. Jangan pindah milik semua habis. Ni jadi ni. Jadi kaedah yang kami buat tadi, grant masih nama saya. Saya tak buat pindah milik. Dan dalam hibah yang saya buat tadi, hukum syarak menyatakan hibah yang saya buat kepada anak boleh ditarik balik bila-bila masa tanpa persetujuan anak. Hukum syarak kata saya boleh tarik balik bila-bila masa tanpa persetujuan anak. Bila saya sebut dalam dokumen hibah macam tu, anak saya, bila saya sebut ayah boleh tarik hibah ni bila-bila masa, agak-agak anak saya buat apa? Sebab tu anak-anak saya sayang kat saya. Abang nak makan apa bang? Kan, apa baik kan, belai tu kan, dia tahu kita boleh tarik balik. Sebab tu Nabi kata tahadu, berilah hibah, kamu akan dikasih. Ini sunnah. Kita tak nak yang ni. Berilah hibah, kamu akan hibah. Yang ni berilah hibah, kamu akan hibah. Ni 14A pindah milik. Dan bila meninggal dunia, dokumen hibah yang kami buat tadi tu akan dibawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah sebab dia dokumen syarak. So yang ni adalah kes yang pertama kami bawa. Pelanggan kami meninggal dunia yang pertama bawa ke mahkamah syariah Al-Ustaz pada tahun 2005. Lama dah kami buat dah. 2005 tanah ni di Kuala Lumpur. Arwah menghibahkan kepada 4 orang anak, seorang cucu. Bawah nama dia Cik Do, Cik Pa, Muhammad, Cik Norma. Cucu dia Nur Zaidi. Orang dulu-dulu nama bini Cik Pa, Cik Do, apa semua kan. Orang sekarang nama dia tu dia. Panjang kan. Orang saya cikgu, saya tengok senarai anak murid dia, tu dia penuh ni. Komputer nak buat Excel tu panjang nak buat macam ni. Tapi panggil apa? Panggil pendek je. Kan? Tapi orang dulu senang, ringkas. Tapi dalam masa yang sama, arwah tak hibahkan kepada 2 orang anak dia di atas tu, Siti Mariam dan Mansur. Dia jadi pihak yang menentang. Tengok ujung tu, pihak menentang. Dia jadi pihak yang menentang. Dalam kes ni kami sempat tanya arwah, kenapa tak bagi 2 orang anak ni? Sebenarnya dia bukan tak bagi. Arwah ni dah buat pindah milik dah. Yang 2 orang tu dah dapat dah. Dia dah pindah milik. Ada sebahagian tanah tu dah bagi dah kat 2 orang ni. Tapi bila dengar ceramah kami ni, dia kata lebih baik selamat buat hibah macam ni. Jadi ada tanah yang lain tu dia buat hibah kepada 4 orang anak, seorang cucu. Dia tak buatlah macam anak yang 2 orang tu. Tapi sebab kita ni anak kan, kalau Pak Hatta ni nak tuntut juga, betul tak? Tu dia jadi pihak menentang. Jadi dia nak tentang. Tapi mahkamah putuskan bahawa hibah yang dibuat oleh arwah tadi adalah sah mengikut hukum syarak dan diarahkan pejabat tanah pindah milik kepada penerima hibah. Apa maksud dia? Hibah yang kita buat ni, harta tu terkeluar daripada pusaka. Dia bukan harta pusaka. Kenapa? Sebab kita dah bagi semasa hidup. Dah bagi dah masa hidup. Cuma tak buat pindah milik. Syaraknya dah bagi dah. Pengesahan kita buat lepas mati. Kita tak buat masa hidup sebab mungkin akan berlaku macam-macam. Nak jual ke apa semua kan. Jadi kita tak buat masa hidup. Kita buat selepas kita mati nanti. Dan tahun lepas kita dah buat lebih kurang 20,000 dokumen hibah. Ini masyarakat di Malaysia ni memang dah nampak. Pasal ini kita nampak keperluan hibah ni sangat-sangat penting. Pasal ada banyak masalah.
Antara masalah yang saya jumpa dekat Penang. Di Penang yang satu kes, suami meninggal dunia, lebih kurang 4-5 tahun juga lah. Kan, datang makcik ni, lebih kurang macam ni cerita kat masjid. Datang makcik ni, dia cakap dengan kami, macam mana kira faraid arwah suami saya? Dia ada 2 je harta. Dia ada duit dan tanah, rumah. Dia beli rumah dekat Kepala Batas Semidi, dekat Kepala Batas Semidi, Pulau Pinang. Masa tu harga dia 500,000, setengah juta. Lah ni harga lebih kurang dekat 700,000 harga dia. Okey, makcik, siapa waris-waris arwah makcik ni? Dia kata ada 2 je waris. Kami tak dikurniakan zuriat. Kami bernikah hampir 40 tahun, kami tak dikurniakan zuriat. Saya isterinya, dan pakcik ada lagi seorang adik tunggal lelaki. Pakcik ada adik tunggal lelaki. Jadi isteri, saya nak sebut, isteri suami mati dapat berapa? Ni kes tak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Ni tak ada anak. Tak ada anak dapat berapa? Dia banyak sikit, dia dapat 1/4. Sebab tak ada anak. Makcik dapat 1/4. Dan asobah, waris yang menghabiskan baki tadi adalah adik tunggal lelaki. Adik tunggal lelaki. Berapa baki tadi? Ni matematik darjah 5 kot. 1 tolak 1/4. Berapa? Baki berapa? 3/4. Makcik dapat suku, adik dapat 3 suku. 1/4, 3/4. Agak-agak makcik ni kata apa? Ini tidak adil. Pasal apa? Dia adik pak ni tak buat apa pun, dapat 3/4. Saya yang jaga pakcik sampai pakcik mati ni. Pakcik sakit kat hospital, saya tak jaga. Ni adik pak ni bukan buat apa pun, domah saja. Kata makcik, itu adalah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kan, buat macam mana pun, memang itulah cerita dia. Habis nak bagi harta ke mana ni? Duit nak bagi mana? Rumah macam mana nak bagi? Saya kata duit senang ya. Duit makcik pergi pejabat pusaka, pergi uruskan semua, nanti mereka dapat keluar surat perintah semua. Dapat keluar duit tu bagi ya. Duit dalam bab pusaka senang, straightforward. 1/4 kali 20,000, dah tahu jawapan dia, kalkulator pun boleh jawab. Kan? 30,000, 1/4 kali 30,000, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak tanya rumah. Rumah 1/4 nak bagi lu ke mana? Nak bagi lu ke mana? Senang je, makcik daripada pintu pagar tu sampai pintu masuk ni, ni makcik punya. Daripada pintu masuk ni sampai dapur tu, adik ipar punya. Makcik duduk dengan dia. Boleh tak kita buat lagu tu? Boleh tak rumah kita buat lagu tu? Tapi lah ni, semua orang ambil rumah. Kita tak tahu bila kita mati nanti siapa nak ambil rumah ni. Sebab tu dalam kaedah tadi saya sebut, yang dalam pejabat pusaka tadi ada 3 pilihan. Kaedah taharuj, kharaja, keluar daripada penyelesaian. Makcik pergi jumpa adik balik adik pak ni. Makcik abang dia, ni hang tak payahlah tuntut, hang dah ada rumah, ada bahagian ni. Kok bincang lah sama dia. Kok dia nak lepaskan bahagian. Pilihan yang ketiga, lepaskan bahagian. Dia minta hang tak payah tuntut rumah ni. Kan? Adik pak dia kata apa? Adik pak dia kata apa? Tak, memanglah saya ada rumah dah kan. Tak apa, saya boleh lepaskan bahagian saya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan usia. Saya tak payah buat lagi kak. Saya sanggup lepaskan dengan syarat kak bayar ikut nilai semasa. Dia panggil tebus faraid. Tak benar? Tebus faraid. Ambil duit, bayar 3/4 daripada nilai sekarang 700,000. Berapa? Lebih kurang 500,000. Lebih kurang lah 500,000. Makcik kena cari duit 500,000, setengah juta, pergi bayar kat dia, baru dia lepaskan bahagian. Makcik bukannya kerja, yang kerja makcik. Bila nak ke mana? Makcik tak ada pilihan. Rumah tadi terpaksa dijual. Pilih lantik mana syarikat apa ni jual tanah ni, pilih lo rumah tu jual katalah dapat 700,000. Dapat duit 700,000 tu, makcik ambil lah bahagian makcik 1/4, adik ipar dapat 3/4. Makcik dah tak ada rumah tak ada. Dapat duit tadi berapa? Balik kampung lah. Balik kampung. Ini yang kita nampak maslahah.
kita nampak adanya masalah, sepatutnya faraid datang bersama dengan tanggungjawab. Sepatutnya adik ipar tadi dapat duit, dia buat apa? Dia jaga kakak ipar ni. Adik ipar dapat duit, dapat harta 3/4, dia kena jaga kakak ipar ni. Lah ni orang zaman sekarang ni dapat faraid, jalan tak tanggungjawab? Jalan tak? Itu persoalan. Itu persoalan dia. Jadi bila kita nampak ada masalah, sebab tu kita yang masih hidup ni kena buat sesuatu. Kita nampak kalau waris kita ni bertanggungjawab, okey, tak apa, mati nanti faraid. Faraid. Kan? Tak apa. Tapi kalau kita nampak masalah ni akan berlaku, rancang siap. Buat bagi menghibah. Apa yang kita boleh hibahkan? Macam-macam boleh hibah. Yang nama tadi, penama tadi tabung haji. Tabung haji ni kita ada dua je nama. Bukan nama isteri ataupun nama anak. Kalau nak bagi semua pada isteri, hibah siap tabung haji. Bila mati, dia tak jadi faraid. Dapat kat isteri semua. Selamat. Kalau tak, isteri tadi kena cari waris ni. Ni siapa lagi waris-waris nak bagi ni? 1/4, 1/6, 2/3, 1/3, 1/2. Kan? Payah. Jadi kalau kata kita nak buat tadi, nak rancang tadi siap, nak bagi isteri, hibah dia siap. Rumah, mana kemas, kereta, perniagaan. Okey, siapa yang kena buat hibah? Kita ada golongan-golongan yang kita nampak. Golongan ni dia jatuh golongan yang kita panggil kritikal lah. Kritikal ni kita nampak akan ada berlaku masalah. Selalunya akan ada berlaku masalah. Yang pertama, orang yang tak ada anak. Bila tak ada anak, tak ada zuriat macam makcik tadi. Kan, makcik tadi, pakcik kalau dia boleh bangkit hidup balik, agak-agak dia dapat apa? Mesti dia hibah siap pada isteri, betul tak? Dia hibah siap, tak jadi masalah. Okey, jadi orang yang tak ada anak ni dia boleh hibah siap. Yang kedua, orang yang ada anak perempuan saja. Ini pun ramai terlepas pandang. Dalam kes anak perempuan saja ni, anak perempuan dia hanya boleh mewarisi dua keadaan. Seorang perempuan dapat 1/2. Kalau ramai perempuan macam ni, dia dapat 2/3 je. Dia ada baki lagi. Dia tak habis. Faraid itu tak habis. Yang akan habis baki ni selalunya adalah adik-beradik si mati. Dalam keadaan ayah tak ada, bila ayah tak ada, adik-beradik akan dapat. Okey, kalau suami mati, ada anak perempuan saja, adik-beradik suami dapat. Kalau isteri mati, tak ada anak lelaki, anak perempuan saja, adik-beradik isteri akan dapat. Cuba bayangkan, anak-anak yang kita lahirkan ni, masa tu umur adalah yang kecil, ada yang besar kan. Cuba bayangkan, anak-anak ni dia kena pergi menghadap adik-beradik kita. Ni Pak Long, Mak Ngah, Mak Teh, Mak Tam, kami datang ni ada satu tujuan, iaitu kami nak minta Mak Long, Mak Teh, Pak Tam semua ni nak lepaskan bahagian arwah ayah kami. Agak-agak Mak Long, Pak Teh, Pak Tam semua lepas tak bahagian? Lepas tak bahagian? Mak Long, Mak Tam, Mak Teh ni dia pun ada penasihat peribadi dia. Siapa penasihat peribadi dia? Anak-anak dia. Kan? Dia ada penasihat peribadi anak-anak dia. Jadi kalau orang anak perempuan saja ni, dia pun boleh hibah sesiap. Bila meninggal tak jadi masalah, terus dapat anak perempuan. Okey, anak angkat. Kita bela daripada kecil. Saya ada banyak kes anak angkat ni. Memang kebanyakannya orang tak ada anak ni, dia ambil anak angkat. Jadi anak angkat dalam faraid tak ada. Dia tak ada dalam faraid. Jadi nak bagi anak angkat boleh hibah sesiap, tak ada masalah. Suami yang poligami, ataupun ada cadang-cadang nak berpoligami, kena fikir-fikirkan. 1 isteri 1/8, 2 isteri 1/16, 3 isteri 1/4, 4 isteri 1/32. Kalau kita dah tahu isteri pertama rumah dia duduk situ, hibah setiap rumah dia. Isteri kedua duduk kat situ, hibah setiap. Isteri pertama rumah banglo, isteri kedua rumah semi, isteri ketiga rumah teres, isteri keempat rumah apartmen. Kan, isteri muda dia tak nak ganggu privasi kan, tu beli apartmen. Jadi hibah siap, tak jadi gaduh. Tak lagi meninggal jadi masalah. Banyak kes-kes orang besar kita di Malaysia ni yang kes-kes besar orang kaya ni, bila meninggal ada masalah. Pasal kebanyakan mereka berkahwin lebih daripada seorang. Tuan Tok Imam, gadis 20, kahwin umur 26 tahun. Tok Imam ni umur dia 64.
dia menikah dengan cucu kawan dia. Cerita ni kisah benar ni, dia kahwin dengan cucu kawan dia. Tok Imam ni dah kahwin dah, dia pun dah ada anak dah. Anak dia umur 50 tahun. Cuba bayangkan, anak dia umur 50 tahun. Kalau dia mati nanti, dia kena jumpa mak tiri dia yang umur 26 tahun ni, kena bincang faraid ayah dia. Agak-agak boleh tak? Agak-agak boleh tak anak dia umur 50 nak bincang faraid ayah dia dengan mak tiri dia 26 tahun? Payah kan? Nampak macam payah kan? Jadi hibah siap, tak ada masalah. Yang tak berkahwin sama juga. Yang tak kahwin tak ada anak, kan? Harta tadi akan jatuh pada adik-beradik. Dan yang nak bagi harta secara sama rata. Yang ni yang Nabi sebut, yang terbaik sekali hibah di kalangan kamu adalah bagi harta secara sama rata. Pasal apa? Kita tak pilih kasih, tak pilih kasih sayang. Semua sama aja. Anak OKU. Kenapa anak OKU ni kena terima hibah? Pasal dia tak tahu nak jaga diri dia. Bila kita tak ada ni, sekurang-kurangnya anak OKU ni ada harta. Bila ada harta, adalah orang nak jaga dia. Dan yang last kali ni yang banyak yang orang kita buat. Lah ni nak beli rumah mahal, kan? Jadi terpaksa suami isteri buat joint loan. Suami buat loan, isteri buat loan, buat joint loan. Ataupun loan isteri mai datang dekat SMP, salinan sales and purchase agreement, suami sign sekali. Macam cerita ni, cerita mak saya ni lah. Mak saya pakai loan kerajaan, kerja kerajaan, beli rumah di KL tu. Tapi mai tang sign SMP ni, lawyer pihak kata suami sign lah sekali. Ayah saya pun pergi sign sekali. Rupa-rupanya siapa yang sign SMP itu adalah pemilik harta, walaupun yang bayar isteri, walaupun yang bayar suami seorang. Yang bayar mak saya ni, tapi ayah saya pergi sign juga. Jadi bila ayah saya meninggal, saya pergi dekat pemaju TTDI Jaya. TTDI Jaya, dia keluarkan satu grant, salinan grant tu, dia kata, oh cik, maaf cik, ini nak ada nama arwah ini, ayah ni sign SMP sekali ni. Jadi ayah ni pemilik lah, pemilik. Jadi ayah pun kena buat proses pusaka. Itu yang kami kena turun tu 21 bulan ni. Pasal ayah pergi sign SMP dengan mak masa buat loan mak. Jadi siapa sign SMP, dia adalah pemilik harta, walaupun yang seorang membayar. Okey, ditakdirkan salah seorang meninggal. Ada cerita macam ni lah. Katalah suami meninggal. Suami meninggal, bahagian suami itu faraid. Ada bagian ibu, ada bagian bapa, ada bagian isteri, anak-anak. Okey, kemudian ibu bapa pula mati. Suami tak buat usaha, isteri tak buat usaha cepat. Bahagian ibu bapa tadi jatuh pada adik-beradik suami. Sama juga isteri. Isteri pula bila suami meninggal, dia trauma. Dia pun sakit jantung, dia pun meninggal. Isteri pun meninggal, ada mak ayah lagi. Kemudian mak ayah isteri pula mati, jatuh pada adik-beradik isteri. Cuba bayangkan, asal kita beli rumah tu, niat asal. Kita nak beli rumah untuk siapa? Untuk anak. Tapi sebab kita terlepas pandang, ada faraid yang pergi kepada orang lain. Lepas tu kita tak buat proses pusaka, jatuh lagi. Sebab tu rumah taman ni, kalau kita tengok yang mana yang lama tak duduk tu, ni masalah pusaka. Jadi orang macam ni nak kena buat apa? Suami hibah kepada anak, isteri hibah kepada anak. Selesai. Siapa mati, tak ada masalah. Okey? Faham? Dia pun dah restart balik. Jadi dia dah bagi amaran. Kebetulan ini pun memang saat yang terakhir. Cik Kok ada borang ke tu? Okey. Saya ada edarkan borang ni. Borang malu balas. Sebenarnya banyak lagi topik itu dibincangkan. Tapi sebab kekangan masa pada hari ini, jadi lebih eloknya kita set satu masa. Nak tahu dengan lebih detail, saya ada wakil saya lah, Cik Yaakob di sini. Pak Yaakob ni dia dah biasa dengan kita, jadi dia tahulah. Dia pun saya dah ajar faraid kat dia tentang hibah, wasiat apa semua. Jadi kalau nak tahu lebih detail, boleh isi borang tu untuk temu janji. Mai datang rumah, kita akan datang rumah lah, bagi hikmat nasihat. Tak payah bayar. Maksudnya sembang-sembang tu free je. Tapi kalau bagi ayat mineral ke, ayat kopi ke, lagi elok lah. Pasal kita nak bagi faham je. Kemudian nak buat hibah ke, nak buat apa ke, nanti kita akan beritahu. Tak nak buat apa pun tak apa. Janji tahu faraid.
Sekurang-kurangnya kena faham kaedah perancangan harta yang kita ada ini, sebab kita tak mau bila kita tak ada nanti akan jadi masalah pada waris. Kan kita dah tak ada lah, tapi yang nak menanggung seksa ni, yang menanggung azab ni, yang kita yang kena faham ni, yang duduk atas ni, nak berhadapan dengan waris-waris ni, nak bergaduh bertekak apa semua ni waris-waris. Jadi untuk mengelakkan masalah yang berlaku, jadi bolehlah kita merancang sesuatu dan boleh isi borang tu nanti boleh pulangkan balik pada cikgu. Pensel tak ada cikgu kan? Ada pensel. Pensel tu minta pada cikgu tu boleh tulis dia punya contact number tu. Cuma pensel tu nanti kena pulangkan balik. Nanti dia mati jadi faraid. Kan? Takut tak dan pulangkan balik tu. Pensel tu kami nak guna kat tempat lain pula, masjid dan surau tempat lain. So sebelum saya akhir ini saya buka sikit kot, ada satu dua soalan kan nak tanya tu. Ada? Ya. Kalau sekiranya kita ada harta, kemudian harta itu kita ubah secara kita punya perjanjian, kita buat sendiri lah, dan kita membatiskan, adakah itu berlaku? Nak buat sendiri tak jadi masalah, tapi saya kena sebut mesti ada 5 perkara. Hibah mesti ada 5 perkara. Pemberi, penerima, pemberi, penerima harta, lafaz ijab qabul dan al-qabat. Saya bimbang dokumen yang kita buat tu kita nampak macam okey, sebab ramai yang jumpa saya macam tu. Dia datang dia bawa sekeping kertas. Cik Man, saya dah buat hibah lah. Saya kata macam ni hibah? Mari tengok. Saya pun tengok. Saya tengok dia tulis, dia kata saya hibahkan rumah saya kepada anak-anak sekalian rumah. Lepas tu dia pergi Suruhanjaya Sumpah, dia cop. Lah ni kebanyakan Suruhanjaya Sumpah ni kenal kami. Saya tanya boleh sumpah ni. Ni, hang pergi ambil duit depa ni cop sumpah buat hibah ni, hang tak nasihat kan? Baik pergi lah, depa pun tahu. Bukannya tahu benda tu betul atau tak betul. Kami kira depa sign, apa depa nak sign, kami sign je lah. Yang Suruhanjaya Sumpah tu dia menyaksikan dokumen tu dibuat saja. Sah tak sah bukan dia yang buat. Siapa yang buat sah ke tak sah dokumen tu? Sah ke tak sah kena pergi mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan sahkan dokumen tadi. Tapi kalau tanya kami di WhatsApp Shop, kami dah ada lebih kurang 300 pelanggan meninggal, dan 300 ni semua dah yang kami sahkan di mahkamah. Maknanya dokumen kami boleh pakai lah. Jadi tak ada masalah. Nak buat sendiri boleh. Pastikan dokumen tu mesti ada 5 perkara. Pemberi, penerima harta, lafaz ijab qabul dan al-qabat. Kalau tak ada ni takut tak sah lah. Pasal yang paling penting dia tak ada ijab qabul. Dia buat ijab je. Dia tulis. Saya tanya, mana anak qabul tak? Anak ada jawab tak terima? Tak ada pun. Dia bagi je. Yang anak terima tak ada pun dalam ni. Jadi itu bukan hibah. Dia akan jatuh kategori wasiat. Wasiat ni apa dia? Wasiat ni saya senang, saya nak sebut. Dalam hadis sebut, satu hadis Nabi sebut, Allah telah menetapkan hak ke atas haknya, dan Nabi sambung hadis tu, la wasiyata li waris. La wasiyata li waris. Tak ada wasiat kepada waris. Hukum berwasiat kepada waris adalah tidak sah. Dan bila waris-waris tadi mencabar, maka harta tadi terpaksa mengikut hukum faraid. Ada satu kes dekat Negeri Sembilan. Bapak dia ada 10 anak, kebetulan dia ada 10 tanah dekat Negeri Sembilan. Dia ambil tanah tu, dia tulis tanah dekat ni, tanah dekat ni, tanah dekat ni, apa semua. Dia koyak atas tu, lepas tu dia gulung-gulung. Dia masuk dalam botol. Dia panggil anak dia 10 orang tu, nah ambil lah, nasib lah. Hang dapat tanah mana, nasib lah. Angkat, dia nak bagi dia siap. Buka lah, anak tu buka. Dia yang buka tu happy. Ada yang buka tu muka masam. Yang happy tu dapat tanah dekat Pekan lah. Yang masam tu tanah dekat tepi bukit. Lepas tu bapak dia kata, ni hampa semua setuju aku nak tulis ni. Dia kata lah, anak pertama dapat tanah ni, anak kedua tanah ni. Dia tulis je macam tu. Lepas tu bila dia mati, agak-agak yang dipakai tu, yang dibuat tu boleh pakai tak? Dia tanya balik, lepas mati nanti tanya balik pejabat pusaka, dia pusaka tanya ni, anak-anak ni, hampa setuju tak ni? Wasiat yang ayah buat ni, nombor 1 anak ni dapat, nombor 2 anak ni dapat. Anak-anak akan kata apa? Yang dapat dekat tepi bukit tu tak setuju lah. Yang dapat dekat tengah bandar tu setuju lah. Jadi bila seorang je waris tak setuju, maka wasiat tadi terbatal habis. Jadi kaedah terbaik hibah ada lafaz akad, ijab dan qabul dan al-qabat. Mesti ada. Dan siapa yang sahkan adalah mahkamah syariah. Okey? Boleh?
Ada lagi soalan? Tak ada? Ada puan? Okey puan. Kalau harta pencen. Okey, duit pencen. Soalan yang bagus. Duit pencen ni jadi pusaka tak? Duit pencen dia bukan harta pusaka. Duit pencen adalah hadiah daripada kerajaan. Jadi ikut suka kerajaan nak bagi pada siapa. Jadi katalah kalau kata suami mati, kan dia akan bagi pada isteri. Kalau isteri mati, habis ya? Tak ada apa. Jadi anak-anak tak boleh nak challenge, nak kata ni duit ni mak dapat siapa nak jadi faraita. Pencen bukan harta pusaka. Pasal itu hadiah daripada kerajaan. Ikut suka lah kerajaan nak bagi siapa. Contoh macam isteri saya. Kan, isteri saya kalau dia mati nanti akan jatuh pada anak saya seorang ni, anak OKU. Saya ada seorang anak OKU. Anak OKU dia akan dapat pencen isteri saya, mak dia sampai bila-bila. Kan itu istimewa dia ada anak OKU. Tapi kalau suami, isteri dia ikut pasangan lah. Suami mati pada isteri, isteri mati pada suami, suami mati, isteri mati habis lah. Habis. Okay. Ada soalan lagi? Ya. Waris yang tidak dikehendaki. Waris yang tidak dikehendaki. Macam mana tu? Waris ni, masuk waris ni, bila sebut waris dia, balik-balik surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. 5 orang ni basic. Ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak. Bila dah tak ada seorang-seorang ni, dia pecah. Itu nama dia waris. Saya tak ada pula waris yang tidak dikehendaki. Tak tahu pula, saya tak nak belajar pula. Bila kata waris je, dia yang adalah orang yang dapat farajin. Sebut waris je, dapat farajin. Dia satu nama tu, mungkin masuk ke saya tak tahu lah. Ada satu lagi, dalam faraj ini dia sebut waris yang tidak mewarisi. Dia bukan tidak dikehendaki, tidak mewarisi. Waris yang tidak mewarisi. Yang ni adalah waris dikategori sebagai zawil arham. Dia ada 3 waris. Yang pertama ashabul furud, yang kedua ashabah, dan yang ketiga zawil arham. Kalau nak belajar yang ni, saya boleh offer, panggil saya sekali lagi, buat luar waktu semayang lah. Kita buat dalam satu kelas, ada bilik kuliah ke, saya bagi dalam 2 jam je. Teknik kira faraid semudah 1, 2, 3. Saya ada slide dia. Boleh panggil. Free, tak payah bayar. Saya nak ajar free je semua. Okay. Yang pertama ashabul furud, ashabah, dan yang ketiga zawil arham. Zawil arham ni, contoh zawil arham adalah anak datuk sebelah ibu. Datuk sebelah ibu. Datuk sebelah bapa, kalau kita ada datuk sebelah bapa kita, datuk tadi adalah ashabah, waris yang menghabiskan baki kalau dia ada lah. Tapi datuk sebelah ibu kita, dia datuk kita juga, betul tak? Tapi dia adalah zawil arham, waris yang terhalang, yang tidak mewarisi. Waris yang tidak mewarisi. Itu satu. Yang kedua contoh dia adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kita ada anak, anggap senang macam inilah. Kita ada anak dan kita ada cucu. Kita ada anak lelaki dan anak lelaki kita tu ada cucu lelaki. Dia adalah ashabah. Tapi kalau kita ada anak lelaki dan kita ada cucu perempuan, yang cucu perempuan tu zawil arham. Ataupun kita ada anak perempuan, kita ada anak cucu lelaki daripada anak perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan, itu pun zawil arham. Cucu kita juga. Tapi dia bukan waris yang mewarisi. Dia waris tapi bukan mewarisi. Sebab dia ada kategori yang ketiga, zawil arham. Zawil arham ni dia ada perselisihan faham sikit lah. Dia bukan saya faham, dia ikut mazhab. Mazhab Syafi'i, zawil arham tak pakai. Mazhab lain, zawil arham dia pakai. Sebab tu dalam kes ni, ada kes bila dah tak ada zawil arham, ada zawil arham, dia mencabar dengan Baitul Mal. Ada kes yang mana Baitul Mal dapat pusaka. Sepatutnya pergi pada zawil arham dulu. Kan kita ada datuk, ada cucu tu kan, patutnya pergi zawil arham. Tapi sebab Imam Syafi'i kata zawil arham ni tak pakai, jadi Baitul Mal akan datang, Baitul Mal akan tuntut pusaka tadi.
Dia berlawan dengan Zawiyah Aham lah. Dia akan kontrol lagi. Okey, ada lagi? Cukup ke tak? Ada last. Okay. Kita dah hibah kan. Bila kita mati, betul ada tu orang yang layak dapat. Pusaka. Saya tahu dia pergi balik, dia suruh balik ke apa. Ada boleh, dia pergi hantar macam tadi cerita tadi, dia boleh pergi mahkamah. Tapi bila mahkamah perintahkan bahawa dia tak dapat, tak ya? Sebenarnya dia nak lawan tu, itu cerita lain. Lawan tu tak lawan. Tapi dalam kes kami, sepanjang klien kami yang meninggal ni, alhamdulillah belum ada lagi kes yang kalah. Maksudnya semua hibah tadi dapat perintah. So waris yang tak dapat hibah, dia tak dapat lah. Dia boleh lawan, tapi dia tak dapat. Okey, lah. Insurans. Insurans ni dah keluar fatwa lah. Insurans ni sebenarnya dia tidak boleh diwarisi kecuali bayaran premium yang telah dibayar oleh si mati. Dia beza dengan takaful. Insurans, takaful. Apa beza insurans takaful? Senang je. Yang ni konvensional. Konvensional ni dia tak ada tabaruk, dia tak ada akad tabaruk. Yang takaful dia ada akad tabaruk. Tabaruk ni tolong menolong, sumbang, mati ambil duit sumbang ni. Yang konvensional ni dia pergi pada syarikat pegang. Dia tak ada tabaruk. Yang takaful boleh pusaka, tak jadi masalah. Yang insurans tak boleh diwarisi kecuali bayaran premium. Maknanya contoh kalau si mati bayar RM100 pada umur 30 sampai umur dia 40, lepas tu dia mati. Sepanjang dia bayar tu, duit yang dia bayar tu boleh diwarisi. Baki tadi nak buat apa? Baki tadi ambil duit tadi, pergi dekat masjid ke, pergi kat sekolah ke, sumbangkan duit tu untuk buat jalan raya, buat tandas, buat structure lah, buat macam tu. Tapi tak boleh diwarisi sebab dia haram, konvensional. Takaful boleh. Okey, boleh tak? Okay, kalau nak ada lagi cerita, nak tanya soalan, boleh isi borang tu, borang kuning. Yang pembayaran yang digunakan ketika nabah hibah. Nabah hibah. Hibah kami ni paling luas RM1,600. RM1,600. Dia tak ada nilai dalam apa-apa. Dia nilai tu ada package lain. Pasal kalau kata basic asas yang kita buat RM1,600. Untuk proses selepas mati tu ada kos juga. Terpulang lah. Dia ada yang kita nak buat dokumen saja pun boleh. Nak buat dokumen berserta dengan kami uruskan semua pun boleh. Itu ada nilai lah, kena ada nilai sikit. Tapi boleh bincang balik dengan Cik Eko, isi borang kuning tu, nanti kita akan discuss balik lah. Dan di Malaysia ni yang buat praktis yang hibah ni memang kami seorang je. Kebanyakan yang di luar sana yang buat wasiat. Wasiat bila waris cabar biarlah kena pakai. Okey, so setakat tu saja. Saya ucapkan terima kasih lah pada surah Ibn Sina. InsyaAllah kalau nak jemput, nak kira faraid tu boleh kita lain nanti lah, panggil kelas lain. Itu saya sudi untuk mengajar faraid 11, 1, 2, 3. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.